Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita dalam siri tazkirah yang baharu, iaitu indahnya bahasa Al-Quran. Sedikit pencerahan atau pendahuluan tentang siri tazkirah ini, indahnya bahasa Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu, iaitu Al-Quran, dengan bahasa Arab, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Jadi daripada ayat ini kita dapat tahu bahawa Al-Quran ia diturunkan dengan bahasa Arab, bukan calang-calang bahasa, bukan bahasa Perancis, bahasa Sepanyol, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tapi bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni dia ada pelbagai macam lah. Ada bahasa pasar, ada bahasa formal. Sama je seperti bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada juga bahasa formalnya, dalam sidang parlimen atau dekat mahkamah sebagai contoh. Itu bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa formal. Dan ada juga bahasa pasarnya. Bahasa pasar adalah seperti kalau kita jumpa kawan kita atau bahasa yang kita gunakan dekat rumah bersama ahli keluarga kita. Itulah contoh bahasa apa? Bahasa pasar. Jadi sama juga macam bahasa Arab, ada bahasa pasar, ada bahasa formal, dan ada tambah lagi satu, itu bahasa Al-Quran. Kira bahasa Arab Al-Quran ini, dia bukan seperti bahasa-bahasa yang lain. Dia cukup indah, dan seperti mana disebutkan dalam ayat itu, kirakan ia diturunkan sebegitu untuk kita berfikir, untuk kita gunakan akal kita, untuk kita hadam apa yang tertera dalam Al-Quran itu, dan lalu kita mengambil manfaat daripada ayat tersebut. Dan juga Al-Imam Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab telah pun menekankan hal ini, dengan katanya Jamalul Quran fi nazmihi, yang bermaksud keindahan Al-Quran itu adalah pada apa? Nazmihi, dari segi nazamnya. Apa yang dimaksudkan dengan nazam di sini? Nazam adalah pemilihan frasa, kosakata, dan juga susunan ayat itu dan sebagainya. Jadi dari segi itu, pemilihan kata, susunan ayat, terdapat keindahan dalam hal itu, hal tersebut. Jadi eloklah kalau kita sama-sama mempelajari sedikit sebanyak tentang bahasa Al-Quran itu sendiri. Lalu kita dapat sama-sama menikmati keindahannya, insya-Allah. Dan dapatlah kita juga seru, atau sahut, dapatlah kita sahut firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita gunakan akal untuk memikir, untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Jadi pada episod ini kita akan
sama-sama melihat keindahan bahasa Al-Quran dalam suratul Fatihah. Okay, ayat yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Yang bermaksud kepada kamu na'bud, okay, kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada kamu kami meminta tolong, meminta bantuan. Okay, jadi persoalannya di sini. Ada tak perbezaan di antara kepada kamu kami sembah dengan kami sembah kamu? Ada tak perbezaan dekat situ? Dan juga kepada kamu kami meminta tolong. Apa bezanya dengan kami meminta bantuan dan pertolongan daripada kamu? Jadi apa beza kalau dalam bahasa Arab iyyaka na'budu dengan na'buduka? Kami beribadah kepada kamu, okay, na'buduka, dengan iyyaka na'budu, kepada kamu kami sembah. Ada tak perbezaan di sini? Okay. Jadi dalam bahasa Arab ada konsep pendahuluan di sini. Okay. Dalam bahasa Melayu, okay. Itu dalam bab subjek dan predikat. Okay, ada pendahuluan subjek, pendahuluan predikat. Okay, kami mengambil contoh yang mudah lah daripada bahasa Melayu. Okay. Ali bermain bola bersama kawannya. Okay, subjek di sini adalah Ali bermain bola. Okay, predikatnya adalah apa? Bersama kawannya. Okay, kalau kita dahulukan subjeknya, Ali bermain bola, bermaksud kita hendak memberi tumpuan kepada subjeknya, iaitu Ali bermain bola. Kita nak fokus, kita nak bilang semua orang yang Ali tu fokusnya apa? Dia tengah main bola. Okay. Kurang fokus kepada bersama kawannya. Tetapi kalau kita dahulukan predikatnya di sini, iaitu apa? Bersama kawannya. Okay. Jadi contoh ayat yang didahulukan predikatnya, bersama kawannya Ali bermain bola. Perbezaannya di situ kita memberi tumpuan yang lebih kepada kawannya. Kita bukan nak fokus Ali main bola, kita nak fokus bersama kawannya tu Ali main bola. Jadi itulah hadaf, okay, di sebalik pendahuluan subjek atau predikat. Yang mana yang didahulukan, maka itulah yang diberi tumpuan yang lebih. Jadi kita link semula dengan ayat suci Al-Quran, iyyaka na'budu, kepada kamu ya Allah kami sembah. Jadi para ulama apabila menafsirkan ayat ini, okay, di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menekankan, ingin memberi tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ibadah. Okay, ibadah tu memang semua orang tahu kita kena buat ibadah, tapi yang ingin diberi tumpuan di sini adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sekadar itu, maksud para ulama apabila menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahawa mereka tambah, okay, itu hanya kepada Allah dalam tafsir. Jadi hanya kepada kamu kami sembah, dan hanya kepada kamu kami meminta pertolongan. Jadi diberi tumpuan dan ditekankan di situlah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak kita
sembah, yang layak kita minta pertolongan. Kerana itulah predikatnya didahulukan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala didahulukan. Masya-Allah. Berbeza dengan kalau kita kedepankan amalan. Okey, amalan ibadah, meminta pertolongan. Okey, kalau itu kita memberi tumpuan kepada amal ibadah dan amalan meminta pertolongan. Okey. Dan kalau kita tumpukan kepada hal tersebut, okey, amal ibadah dan meminta pertolongan, bermakna kita kurang tumpu kepada siapa yang kita beribadah kepada siapa yang kita meminta pertolongan. Jadi lihatlah keindahan bahasa Al-Quran di sini, di mana seperti mana Al-Imam Ibn Manzur katakan, okay, keindahannya adalah dari segi nazam, okay, dari segi susunan ayat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memerhatikan, okay, menitik beratkan hal ini. Jadi kerana itu dia susun begini. Dia kedepankan predikatnya, okay, iyyaka, dan lambatkan subjeknya, itu na'bud dan nasta'in. Untuk menunjukkan apa? Bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah atau tidak ada Tuhan yang layak diminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang satu. Jadi sebagai rumusan, kita bincangkan tentang susunan ayat Al-Quran itu sendiri, di mana susunan itu begitu padatlah. Okay? Ada keindahan di sebaliknya, ada makna yang tersirat di sebaliknya. Itu untuk kita dalam konteks ayat yang dibincangkan, untuk kita tidak melakukan amal ibadah, tidak meminta pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita yang satu. InsyaAllah terus ikutilah siri tazkirah ini agar kita dapat sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama tadabbur dan juga menggunakan akal kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran menerusi bahasa Al-Quran itu sendiri yang cukup indah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod-episod yang lain dalam siri tazkirah ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.